Yang pertama, nisbah keberuntungan. Dibahagikan kepada 4. Boleh? Nisbah keberuntungan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey. Mudah je nak ingat nisbah ni. Kalau dia sebut peratus untung kasar atas kos jualan. Dia sebut apa? Peratus. Betul. Peratus. Nampak? Peratus maksudnya mesti ada peratus, iaitu darabkan 100. Okey. Dia kata untung kasar atas kos jualan. Okey, jadi untung kasar duduk atas Bawah. Bawah dia apa? Kos Jualan. Senang tak nak ingat? Dia dah beritahu kan? Ataupun kalau begitu soalan yang susah sikit, dia cuma sebut tokokan nama lainnya. Tokokan awak kena ingat lah. Untung kasar di atas, kos jualan di bawah. Darab 100. Awak akan dapat berapa jumlahnya? Boleh? Boleh. Okey, yang kedua, untung kasar atas jualan. Peratus untung kasar atas jualan. Jadi macam mana? Peratus darab 100. Betul? Untung kasar atas. Untung kasar atas jualan. Jualan bersih. Boleh? Jadi senang. Boleh. Ataupun kita panggil dia margin untung kasar. Okay? Margin untung kasar atas jualan bawah. Peratus untung kasar atas jualan. Margin untung bersih sama peratus kan? Darab 100. Okay? Margin untung bersih atas jualan di bawah. Ada beza yang ini. Ni dengan yang ini ada beza. Bawah dia yang ini kos jualan. Nampak? Nampak. Yang ini yang margin ini jualan di bawah. Ya. Yang tokokan kos jualan di bawah. Yang margin jualan. Kali lagi, tokokan di bawahnya kos jualan. Margin di bawahnya jualan. Margin ada 2. Margin untung kasar, margin untung bersih. Untung kasar, margin untung kasar atas jualan bawah. Margin untung bersih atas, bawahnya jualan. Boleh faham? Boleh. Okey. Lepas tu pulangan atas modal. Pulangan atas modal. Macam mana pulangan atas modal? Pulangan tu apa? Kita tahu. Kita tahu pulangan atas modal. Maksudnya modal duduk di bawah tu tak? Rugi. Atas ni apa? Pulangan. Pulangan ni apa? Untung bersih. Untung bersih. Boleh? Nanti kita akan pergi secara tu. Ini untuk pengenalan dulu. Untuk awak kenal apa dia dulu. Ada 4. Ingat nisbah keberuntungan ada 4. Okey. Apa kegunaan nisbah keberuntungan ni? Kita nak ukur kemampuan sebuah perniagaan dalam memperoleh keuntungan. Okay, kita nak ukur kemampuan sesebuah perniagaan dalam mendapatkan keuntungan. Okay, nisbah kecairan ada 2. 1 nisbah semasa, 2 nisbah ujian asid. Dua-duanya formatnya sama, nisbah semasa. Gariskan perkataan semasa. Semasa maksudnya dia bahagikan dengan aset semasa bahagi liability semasa. Dia tak darab dengan 100. Boleh?
Boleh. Ujian esei, benda yang sama, aset semasa bahagi liability semasa dia kena tolakkan dengan inventory akhir. Kenapa dia tolak inventory akhir? Dia nak tengok kemampuan kita bayar hutang. Kalau kita tolak inventory, kita ambil aset yang lain, mampu atau tidak untuk kita menampung hutang. Kerana inventory ini dia mengambil masa yang lama untuk habis dijual. Faham kalau aset semasa yang lain, contohnya tunai, bank, maksudnya kita dah boleh terus guna. Kalau andai kata diperlukan dengan segera, betul tak? Kalau inventory nak guna segera, awak nak jual inventory itu, dia memakan masa. Kemungkinan orang tak nak beli lagi dan sebagainya. Walaupun kita jual murah, tak mungkin orang akan beli dalam masa yang singkat. Okay, jadi sebab itulah untuk ujian exit dia mesti tolakkan dengan inventory. Faham Okey, yang ketiga. Nisbah kecekapan ada 3. Iaitu yang pertama, tempoh pembayaran hutang. Nak tahu sama ada tempoh kita bayar hutang ini dalam masa berapa hari kita ambil masa. Secara keseluruhan. Dan juga tempoh kutipan hutang. Nak tahu sama ada kita kutip hutang dalam tempoh berapa hari baru kita boleh selesai untuk kutip hutang secara purata. Dan yang ketiga, kadar pusing ganti inventory. Maksudnya setiap pembelian inventory itu berapa kali penggantian inventory yang kita buat dalam tempoh setahun. Okey, boleh Jadi ada 3. Nisbah keberuntungan, kecairan dan juga nisbah kecekapan. Okey. Kita nak pergi pandangan ini, kita terus kepada yang pertama, nisbah keberuntungan. Okey. Nisbah keberuntungan. Yang pertama. Okey. Tokokan. Untung kasar atas kos jualan. Kat mana awak nak cari untung kasar? Nur Fatimah. Nur Fatimah? Oh, Nur Fatimah. Ya, saya. Kat mana awak nak cari untung kasar? Dekat penyata kewangan itu bahagian mana kita nak cari untung kasar? Bukan jual. Jualan bersih tolak kos jualan. Pandai. Jualan bersih tolak kos jualan. Dapat untung kasar. Betul? Betul. Okey. Jadi awak kena tahu mana tempat nak ambil kos jualan, mana tempat awak nak ambil untung kasar. Okey, formatnya untung kasar bahagi kos jualan darab 100. Contoh diberikan di sini, jualan bersih awak 112,000. Kos jualan awak adalah 70,000. Maksudnya kat sini kos jualan ini, kos untuk barang yang kita dah jual itu 70. Yang kita jual dengan harga jualan kita dapat 112,000. Okey. Jadi kat situ awak nak kena cari untung kasar. Untung kasar awak kena tolak saja, awak dapat untung kasar kan. Dapatlah 42,000. Bahagikan 70, kos jualan dapat 60. Apa maksud 60 ni? Apa maksud 60? Kita nak buat ni, nak tahu sebab apa ni? Kiki. Mana Kiki? Apa maksud 60 tu? Kiki. 60. Apa dia maksud?
Contoh ni sebatang peng ni. Nampak tak peng ni? Nampak tak ni sebatang peng? Nampak. Katakan sebatang peng ni harga kosnya RM1. Okay? Sebatang pen ini harga kosnya RM1. Awak akan jual berapa ringgit harga jualan yang awak akan jual? Satu. Berdasarkan soalan tu. Kalau harga pen ini RM1 sebatang, harga jualan awak berapa? RM1.20. Pandai. RM1.60. Sebab apa dia kata tu? RM1 kos yang kita ada, kita akan dapat untung kasar sebanyak 60 sen. Maksudnya kita jual dengan harga RM1.60. Faham? Faham tak? Harga kos RM1, kita dapat untung 60 sen. Maksudnya harga jualan kita RM1.60. Ataupun kita nak tetapkan harga jualan kita berapa. Kita tanya pula, kita nak untung berapa. Kalau sebatang ini kita nak untung 60 sen, maksudnya kita kena letak harganya RM1.60. Okey. Jadi tengok contoh sini, harga jualan barang niaga diperoleh, info tambahan ni. Harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 60% daripada kosnya. Maksudnya kalau kosnya 100%, kena tambah lagi 60%. Kalau kosnya, berapa kosnya? Kos jualan RM70,000 kan? Betul? Kena tambah lagi 160% daripada RM70,000. Cuba awak darabkan RM70,000 darabkan dengan 1.6, dapat berapa? RM70,000 darabkan 1.6. Berapa awak dapat? Ini dia. RM112,000. RM112,000. Dapat tak harga apa jualan kita? Dapat tak? Nampak. Dapat kan? Kenapa RM1.60? Maksudnya RM1 itu adalah untuk RM70,000, iaitu harga kos. 60 sen itu adalah untuk harga untung yang kita dah dapat. Boleh? Boleh. Okey, boleh faham yang ini? Tokohkan maksudnya berapa yang kita tambah untuk dapatkan harga jualan. Okey, setiap RM1 kos ditokokkan dengan 60 sen. Ditokokkan ini maksudnya ditambahlah 60 sen untuk menetapkan harga jualan kepada RM1.60 bagi menghasilkan keuntungan sebanyak 60 sen. Oleh itu harga jualan barang untuk kos jualan RM70,000, iaitu ini cara pengiraan panjang lah. Kalau nak senang awak darab terus dengan RM1.60, awak terus dapat nilainya RM112,000. Boleh Ada pertanyaan untuk tokohkan? Tak ada. Ada. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu nak tanya. Tak ada Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada yang kedua, margin untung kasar. Jualan bersih juga sama maksud dengan perolehan. Ini awak kena ingat, kadang-kadang soalan dia sebut perolehan. Dia tak nyatakan jualan bersih. Jualan bersih sama juga bermaksudnya sebagai perolehan. Okey, peratus untung kasar atas jualan. Untung kasar duduk atas, jualan bersih duduk bawah. Kita nak cari apa ni? Nak cari margin kita panggil. Okey. Adik, mana adik?
Adik? Oh, adik. Ya. Jadi apa tadi cikgu sebut? Peratus pula. Jualan bersih dipanggil juga sebagai apa? Jualan bersih. Ha. Yang margin tu cikgu. Kan. Jualan bersih mula-mula cikgu sebut. Jualan bersih disebut juga sebagai perolehan. Perolehan. Pandai pun. Okey, jadi kena ingat yang itu. Okey, contoh 2. Cara nak kiranya jualan 130. Untung kasar 20. Ulangan jualan 30. Tera Gaming ni siapa ni? Haziq. Haziq. Haziq tulis kat tu ruangan komen nama tu Tera Gaming lah, apalah. Okey. Haziq tulis kat ruangan komen nama awak Okey. Oleh itu, peratus untung kasar adalah 20,000 untung kasar bahagikan dengan 100. Kita ambil jualan bersih. Sorry cikgu, lain saya slow cikgu. Tak apa, tulis kat ruangan komen tu dulu. Nama awak. Okey. Okey. 130,000 jualan, tolakkan dengan pulangan jualan. Dapat 100,000. Yang ini kita darab, kita dapat 20%. Maksudnya setiap RM1. Sama macam tadi kak. Setiap RM1 ambil yang bawah dia. Jualan bersih. Yang tadi apa? Setiap RM1 kos jualan. Boleh? Yang ini boleh. Setiap RM1 jualan bersih. Ambil yang bawahnya. Setiap RM1 jualan bersih, untung kasar. Ambil yang atasnya. Diperoleh adalah 20 sen. Maksudnya kalau kita jual dengan harga RM1 sebatang pen, maksudnya kita dapat untung kasar 20 sen. Boleh? Boleh. Tadi kos jualannya RM1. Kos jualannya RM1. Kita tambah 60 sen untuk untung, kita akan dapat harga jualan RM1.60. Okey, yang ini harganya dah RM1. Daripada harga RM1 itu kita dapat untung 20 sen. Boleh Okey, margin untung bersih pun sama. Margin untung bersih cuma dia darabkan dengan untung bersih. Macam mana dapat untung bersih? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okay, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Jadi untung bersih bagi dengan jualan bersih, awak dapat 25%. Maksudnya setiap RM1, ambil yang bawah dulu, jualan bersih. Okay. Untung bersih ambil yang atas. Untung bersih yang diperoleh adalah 25 sen. Boleh? Boleh. Mudah je. Jangan bertukar. Yang pertama tadi adalah, kita ulang sikit. Yang pertama tadi adalah kos jualan kat bawah. Kos jualan di bawah. Ini kos jualan di bawah. Bagi setiap, ambil yang di bawah dulu. Kos jualan. Lepas tu ambil yang atas. Untung kasar yang diperoleh adalah 60 sen. Ayatnya sama je tafsirannya. Yang ini adalah jualan bersih. Yang dua ni. Margin adalah untuk bawahnya adalah jualan bersih. Tokokan
Di bawahnya adalah kos jualan. Okey. Untung bersih, atasnya untung bersih, darabkan kita terus dapat margin untung bersih. Okey, seterusnya pulangan atas modal. Kita sampai sini je kejap lagi. Pulangan atas modal. Mengukur untung bersih bagi setiap ringgit modal yang dilaburkan. Apa kesalahan yang biasa berlaku bagi pelajar? Kesilapan yang sering berlaku adalah apabila menggunakan jumlah modal akhir untuk mengira pulangan atas modal. Ingat, pulangan atas modal mestilah modal awal. Okey? Modal awal. Mestilah modal awal. Kesilapannya awak letak modal akhir. Itu salah. Mesti modal awal. Okey? Untung bersih bahagi modal awal darab 100. Pulangan atas modal. Pulangan atas modal. Pulangan tu untung bersih. Jadi untung bersih atas, modal bawah. Boleh ingat tak? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Modal awal 85, untung bersih 15,300. Jadi pulangan atas modal, untung bersih bahagi modal awal darab 100, 15,300 bahagikan 85,000 darab 100 dapat 18%. Maksudnya apa? Sama macam tadi. Bagi setiap RM1, ambil yang bawah dulu. Modal yang dilaburkan. Lepas tu ambil yang atas. Untung bersih yang diperolehi ialah 18 sen. Boleh? Maksudnya kalau awak ada modal sikit, awak dapat balik pulangan 18 sen. Itu maksudnya. Apa dia Miza? Apa tu? Angkat tangan apa? Nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Kan nak tanya. Okey, boleh faham tak? Boleh sikit-sikit. Boleh. Kadar pulangan atas modal itu dibandingkan dengan kadar faedah yang dibayar oleh bank. Okay, prestasi perniagaan dianggap merosot jika kadar pulangan atas modal lebih rendah dengan kadar faedah yang dibayar oleh bank. Kalau peratus kita tu lebih rendah dengan kadar dengan bank, maka kita punya prestasi tak bagus lah. Pulangan kita tak bagus. Okey. Itu sahaja 4 untuk nisbah keberuntungan tadi. Okay, kita tanya balik siapa ni. Okay. Ada 19 orang hari ni. Lokman. Lokman mana Lokman? Dia ada. Ada. Lokman. Tadi ada 4 nisbah keberuntungan. Apa dia Lokman? Nisbah Lokman. Nisbah bersih. Nisbah bersih. Tak ada nisbah bersih Lokman. Tak ada. Okay, cikgu ulang sekali lagi. 1, kita ada tokokan. Okay. Yang pertama, kita ada tokokan. Tokokan ni apa dia? Peratus. Apa dia? Untung kasar atas Jualan. jualan. Rumusnya untung kasar atas kos jualan bawah darab 100. Yang kedua, kita panggil margin. Margin ada 2. Iaitu margin untung kasar.
Ataupun kita panggil dia peratus untung kasar atas jualan bersih. Peratus untung kasar atas jualan bersih. Rumusnya awak dah tahu dia punya tu, mesti awak ingat rumusnya. Untung kasar atas, jualan bersih bawah. Darab 100. Senang kan? Yang ketiga, margin juga. Abang Cikgu bagi tahu ada 2 margin tadi. Margin untung bersih, iaitu peratus untung bersih atas jualan bersih. Jadi rumusnya apa? Untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. Yang keempat kita dah belajar tadi adalah apa? Ulangan atas modal. Atas Modal. Ya, ini modal awal. Ulangan ini adalah untung bersih. Modal adalah modal awal. Okay, jadi rumusnya apa ya? Untung bersih bahagi bawah dia modal awal. darab 100. Boleh? Ada 4 je. Awak kena ingat yang ni dulu. Okey ya? Okey, kita tengok soalan sedikit. Kita tengok sedikit soalan. Contoh. Kita nak kira ni. Nak tengok. Boleh kira ke tak boleh kira? Mana soalan? Soalan. 6. Soalan. Okey. Soalan 3. Okey, soalan 3. Nampak soalan? nampak. Okey, tokokan. Dia tak tokokan. Cikgu nak panggil salah seorang ni. Kirakan tokokan. Tokokan tadi rumusnya apa? Elisha. Elisha. Untung kasar bagi kos jualan darab 100%. Jualan darab 100, bukan 100%. Okey. Jadi untung kasar berapa? Mana nak tengok untung kasar tu? 26,000. 26,000. Mana dapat 26,000? Salah. Kau jualan untung kasar? Macam mana kita dapat untung kasar? Jualan bersih, tolak kos, jualan, betul? Untung kasar. Jualan bersih berapa? Jualan kita ada, pulangan kita ada. Maksudnya kita tolak, betul tak? Betul. 40,790 tolakkan dengan 470, kita dapat jualan bersih. Lepas tu tolakkan dengan 26,000, maka kita dapat untung kasar. Faham tak ni? Faham. Boleh faham Okay. Boleh Okey, berapa jumlah untung kasar tu? Satu, 4, 3, 2, 0. Okey, jadi awak dah boleh buat belum? Untung kasar dah ada, kos jualan pun dah ada. Maksudnya dah boleh guna rumus ni kan? 1, 4, 3, 0 bahagi kos jualan 26,000 darab 100. Awak dapat berapa?
Berapa jawapan dia? Selain jawapan di bawah tu. Betul ke? Siapa ni? Fatona. Mana Fatona? Berapa Fatona? Dapat tak Fatona? 55. Ada perpuluhan kan? Ambil berapa tempat perpuluhan? Ambil 2 tempat perpuluhan. .07. 07 tu nombor 8. 08. 08. Jadi jawapannya adalah 55.08%. Boleh Jadi kalau dia suruh buat tafsiran setiap bundarkan kepada sin, dia akan jadi 55 sin lah. Setiap RM1, apa dia? Ambil yang bawah dulu kan? Ambil yang bawah dulu kan? Setiap RM1 kos jualan, setiap tempat kosong, RM1, setiap RM RM1, tempat kosong, lepas tu tempat kosong adalah berapa nilai dia? Setiap RM1 kos jualan, untung kasar adalah sebanyak RM55 sen. Boleh? Boleh. Jadi yang ini adalah dalam peratus, kita letak 2 tempat perpuluhan. Okey, yang last. Sebelum kita beredar, yang last B. Margin untung kasar. Margin untung kasar maksudnya margin mesti jualan bersih. Untung kasar atas, jualan bersih bawah, darab 100. Untung kasar dah ada kan? Okey, kirakan siapa cikgu nak panggil Sugashini. Tolong kirakan berapa untung kasar kita? Mana Sugashini? Ya, cikgu. Berapa untung kasar kita? Berapa untung kasar? Satu 4 3 2 0. Okey, 1 4 3 2 0 bahagi jualan bersih adalah jualan tolak pulangan jualan berapa? Tan Cilok TCL tu. Berapa? Cilok ke apa nama, lupa dah cikgu tadi. Yang TCL tu. Tan Cilok. Mana? Tan Cilok, mana Tan Cilok? Nanti, okey, nanti. Okey, berapa kita punya jualan bersih? Okey, yang lain lah, tolong respon. Berapa jualan bersih? Kita cari tu. Okey, 40. Ni siapa jam pula ni?
Jam ni siapa jam? Jamie. Nama penuh apa? Tulis nama penuh kat situ. 20, mana awak dapat 20? Dan cilok 201310 tu apa? Kan tu. Jualan bersih adalah 4032 iaitu jualan tolak pulangan jualan. Okey, kan kita akan dapat nilainya adalah peratusnya 35.52. Okey, jadi dia punya tafsiran adalah setiap RM RM1, apa dia? Ambil yang bawah, jualan bersih. Lepas tu, untung kasar adalah sebanyak RM 26. Boleh? Boleh.